Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam, Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Sesungguhnya kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada iman, pada taqwa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita untuk mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menghendaki dengannya suatu kebaikan, maka Allah memberi kefahaman kepada dia berkenaan agama. Maka tidak ada ilmu, tidak ada kefahaman yang lebih mulia nak dibandingkan dengan kefahaman berkenaan dengan agama. Belajarlah setinggi mana sekalipun, tapi sekiranya ilmu berkenaan agama itu kosong, maka dia tidak memberi faedah kepadanya kecuali pada hal-hal berkaitan dengan keduniaan. Tapi sekiranya manusia itu mungkin jahil pada sudut pandangan dunia, tetapi memahami ilmu agama, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat petunjuk dan kebahagiaan. Maka sesungguhnya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu atau di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan di atas hidayah Allah yang memberikan kita kecenderungan untuk menghayati dan mendalami ilmu-ilmu berkaitan agama, khususnya berkenaan dengan akidah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, menyambung perbincangan kita berkenaan dengan perkara-perkara yang akan berlaku pada hari akhirat. Perbincangan kita sebelum daripada ini telah terhenti pada bab berkenaan dengan al-hasyru, iaitu perhimpunan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan makhluk-makhluknya, menghimpunkan manusia di satu tempat untuk dijalankan kepada mereka perhitungan pada hari akhirat. Dan perbincangan kita pada malam ini menyambung perkara tersebut, ialah suatu keadaan selepas daripada dihimpunkan di suatu tempat, maka dia bukan sekadar berhimpun di situ, tetapi disebut sebagai al-mauqif, hari perhentian. Dia berhenti di situ buat beberapa ketika. Erti kata manusia ditangguhkan perhitungannya beberapa ketika pada satu tempat sebelum diputuskan keadaan dia sama ada baik ataupun buruk. Bila dibangkitkan daripada kubur, kemudian dihimpunkan, ada yaumul mahsyar, berada di padang mahsyar. Kemudian pada tempat itu mereka akan ditangguhkan, dihentikan seketika perjalanannya. Seketika tu lama mana, insya-Allah kita bincang selepas daripada ini. Iaitu disebut sebagai sifatul mauqif. Manusia dihentikan buat sementara, tempat perhentian. Insya-Allah itulah yang akan kita baca pada malam ini pada soalan yang ke-116 dalam kitab 200 soal jawab dalam akidah Islam. Iaitu bagaimanakah sifat al-mauqif, tempat perhentian, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan perkara tersebut ada dalam surah Ibrahim ayat 42 dan 43.
Firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Surah Ibrahim ayat 42 dan 43. Maksudnya, dan janganlah sesekali kamu mengira bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada suatu hari yang mana pada waktu itu mata mereka akan terbelalak. Jangan kita ingat Allah Ta'ala itu lalai daripada apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Kita tengok orang yang zalim sihat, tidak ditimpa penyakit, kaya raya, diberi nikmat, bebas melakukan apa saja. Kita kata, mata nasrullah, bilalah nak sampai perintah Allah, bilalah nak sampai pertolongan Allah. Boleh jadi ada orang yang diazab, diseksa, dihukum tanpa bicara. Kita kata, kenapa orang yang baik dizalimi sebegini rupa, sehingga orang yang tak baik, orang yang zalim itu terlepas daripada bicara. Mata nasrullah, bilakah bantuan Allah nak tiba? Jadi Allah Ta'ala jawab, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kamu ingat Allah itu lalai daripada apa yang diperlakukan oleh orang yang zalim. Allah Ta'ala tak lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Cuma Allah Ta'ala tangguhkan dia, akhirkan dia sampai satu hari, pada hari itu maka terbelalaklah mata. Kemudian muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan hari tersebut, bergegas-gegas menyahut panggilan. Muqni'i ru'usihim, dengan mengangkat kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, sedang mata mereka tidak berkelip-kelip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka pada waktu itu kosong. Di manakah tempat yang akan berlaku perkara demikian? Kita tahu apa yang disebut oleh Allah, Allah Ta'ala menangguhkan perbicaraan atau hukuman mereka ini pada hari kiamat. Ma'ruf, kita tahu ayat ni Allah Ta'ala secara ringkasnya, Allah Ta'ala tidak lalai, cuma Allah Ta'ala tangguhkan sampai hari akhirat. Itu yang kita faham. Cuma secara detail Allah Ta'ala sebut pada hari di mana mata terbelalak, dan juga manusia bergegas menyahut seruan panggilan mereka dalam keadaan mengangkat kepala mereka, tidak berkelip mata mereka, dan hati mereka kosong. Daripada bangkit alam kubur, duduk di padang, berhimpun di padang mahsyar sampai waktu mauqif, maka penulis ini menggunakan ayat ini, mendatangkan ayat ini sebagai jawapan kepada sifat-sifat yang ada pada hari tempat perhentian. Bila duduk di mauqif, tempat perhentian, inilah sifatnya. Perjalanan selepas duduk di padang mahsyar, tempat berhimpun. Bila berhimpun, tak boleh pergi mana, berhenti di situ, maka itu dinamakan yaumul mauqif. Mahsyar tempat berhimpun, mauqif tempat berhenti. Dia ada dua beza. Kalau kita kata bila berlaku kebakaran, dia ada tempat berhimpun.
Kita pun cepat-cepat lari tempat berhimpun. Kemudian habis bakar, kita pun akan dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Tapi pada hari akhirat, Yaumul Mahsyar, hari dihimpunkan, kemudian dia tak pergi ke mana, sambung di situ Yaumul Mauqif. Al-Mauqif berhenti di situ, ditangguhkan Allah Subhanahu wa taala perbicaraan selama beberapa ketika. Keadaan masa tu, mata tak berkelip, terbelalak, tak berkelip. Ada je panggilan, angkat kepala, hati mereka kosong. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Naba ayat 38, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh, iaitu Jibril, dan para malaikat berdiri bersaf-saf, dalam keadaan bersaf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Hampir sama dengan apa yang kita baca sebelum ini pada perhimpunan mahsyar. La yasma'u illa hamsa. Waktu duduk pada hari akhirat tidak dengar kecuali tapak kaki. Bunyi tapak kaki berjalan nak pergi ke padang mahsyar, itulah yang didengari pada hari akhirat. Disambung pula Yaumul Mauqif, surah An-Naba, surah 78 ayat ke-38. Surah 78 ayat 38. Pada hari ketika Jibril dan para malaikat berdiri dalam keadaan berbaris, saffa, la yatakallamun, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata yang benar. Keadaan pada hari Al-Mauqif. Baik. Dalam surah Ghafir, surah yang lain pula, kalau ada tafsir tu boleh tahan balik lah. Surah Ghafir ayat 18, surah 40 ayat 18. Surah 40 ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Berilah mereka peringatan pada hari yang dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan dengan menahan kesedihan. Hari di mana hati ni duduk di kerongkong, berdebar-debar, tak boleh nak kata apa. Dalam keadaan berdebar-debar, ketakutan, bahkan dengan menahan kesedihan. Malil zalimin, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Lagi sifat Allah Ta'ala kata, hati masa tu duduk di kerongkongan hari Yaumul Mauqif. Hari inilah yang disebut di mana matahari berada dekat dengan kepala. Hari padang mahsyar, biasa kita dengar padang mahsyar. Sememangnya padang mahsyar tempat berhimpun, tetapi bukan sekadar berhimpun, berhenti di situ. Matahari dekat dengan kepala disebut dalam lafaz hadis qadar mil. Mil ni ada yang kata mil adalah batang celak. Batang celak orang bawa balik Mekah tu lah.
batang celak letak tu, mil batang celak. Qadra mil, ada yang kata matahari dekat sama dekat dengan batang celak, jarak dia dengan kepala macam tu. Ada juga yang menafsirkan mil dengan maksud batu. Mil batu lah, batu. Kalau orang putih kata mile. Dah. Kilometer dengan mile. Asal bahasa Arab mil. Ada yang kata matahari dekat sebatu. Kita kata kalau matahari dekat sebatu panas dah. Kita lah ni berapa juta kilometer. Kita hidup hari ni pun Masya Allah. Kalau tak ada aircon ni pun peluh kita. Cuba buat kuliah Zuhur tak ada aircon. Mau tinggal bila dengan imam. Nah, panas. Bawa kereta tak ada aircon, panas. Matahari tu juta-juta kilometer. Tiba-tiba Allah Ta'ala letak, kalau maksud mil tu batu, pun panas dah. Kalau maksud mil tu batang celak, lagi panas. Hari itu kita berada di situ. Berapa lama duduk pada yaumul mauqif, atau kita sebut sebagai padang mahsyar. Padang mahsyar dengan yaumul mauqif berkongsi tempat. Dalam surah Ma'arij, surah 70 ayat 4. Surah Al-Ma'arij, surah 70 ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dalam sehari yang qadarnya 50,000 tahun. Kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran cerita bab hari-hari akhirat dalam surah As-Sajdah yang kita baca. Nah, apa tu surah Yudabbirul Malaikah? Allahu Akbar. Ayat ke-4. Ala kulli hal, kalau tak mari ayat pun biasa kita dengar satu hari dunia sama dengan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Itu biasa kita dengar. Tapi datang satu ayat yang mengkhususkan ada satu hari di mana sama dengan 50,000 tahun. Satu hari sama dengan 50,000 tahun, iaitu sewaktu matahari ditahan di tempatnya dan manusia dihentikan di padang mahsyar, tempat perhentian yaumul mauqif, selama 50,000 tahun. Matahari tak gerak, duduk di atas kepala selama 50,000 tahun. Kalau kita dengar cerita bab matahari ni, patutlah ayat-ayat tadi terbelalak mata, hati kosong, tak bercakap. Dengar aja panggilan angkat kepala, hati sampai pekat duduk di kerongkongan. Pasal hari yang sangat-sangat huru-hara. Padang mahsyar, hari mahsyar pun huru-hara dah. Nak pergi tempat perhimpunan pun huru-hara dah. Tiba-tiba sampai di situ, dibiarkan di situ selama 50,000 tahun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 31. Surah 55 ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, sanafrughu lakum ayyuhath thaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhath thaqalan, maksudnya kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Hai manusia dan jin. Pada hari tersebut
sama dengan ayat kita baca mauqif, tidak tinggal walaupun seorang, semuanya akan berada di situ. Maka Allah memerhatikan kita semua. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita semua. Baik. Kemudian dalam as-sunnah, ayat-ayat berkenaan perkara ni banyak. Kemudian dalam as-sunnah, dalam hadis, apakah yang terdapat dalam hadis menceritakan tentang yaumul mauqif, hari tempat diberhentikan selama 50,000 tahun. Dalam hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, qala yaqumu ahaduhum fi rishhihi ila ansafi fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Bila turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, surah 83 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebut yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, li yaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar. Bila hari yang besar? Hari di mana manusia ni berdiri menghadap Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'azim. Celaka bagi orang yang mengurangkan timbangan. Bila dia timbang untuk dia, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Bila dia timbang beli dengan manusia, dia minta betul. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia yang timbang kepada manusia, dia kurangkan. Bila dia beli, dia nak untung. Bila dia nak jual, dia kurangkan timbangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dia tak rasa ke bahawa dia semua ni akan dibangkitkan? Bangkit bila? Liyaumin azim, bangkit hari yang besar. Kita niaga. Waktu orang beli, waktu kita beli, kita nak untung. Waktu orang beli dengan kita, kita mesti nak untung juga. Tak? Tapi biar sebagaimana kita nak untung dengan cara yang betul, biarlah kita jual pun dapat untung dengan cara yang betul. Jadi liyaumin azim, hari yang besar, hari di mana manusia berdiri menghadap Allah. Berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, maksudnya yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi, berdiri salah seorang dari mereka dalam peluhnya yang sampai kepada kedua telinga. Maka apa yang berlaku pada hari mahsyar, daripada hadis ini kita faham, antaranya ialah mereka berdiri menghadap Allah dalam keadaan tenggelam dalam peluh mereka sendiri. Ini memang kita pun tahu, cuma hadis berkenaan dengan perkara ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, sahih, muttafaqun alaih, bahawa manusia akan berada pada hari mahsyar, hari mauqif, berdiri dalam keadaan berpeluh, matahari dekat, dan mereka itu berada dalam peluhnya sendiri, sehingga sebahagiannya, salah seorangnya Nabi kata berdiri peluhnya sampai ila ansafi udhunai, sampai tengah telinga dia. Tengah telinga ni sama betul dengan hidung. Maksudnya ruang dia bernafas tu cukup-cukup. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya'ruqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum. Dan manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta, dan peluh mereka akan menenggelami mereka sehingga ke telinga-telinga mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Keadaan hari mauqif diberhentikan selama 50,000 tahun dalam keadaan matahari dekat, kemudian dalam keadaan berpeluh sehingga sebahagiannya sampai ke telinga dan sebahagiannya tu pun diresap oleh tanah sedalam 70 hasta. Tak tahu macam mana keadaan. Ada tempat duduk ke? Tak ada. Yauma yaqumun nas, manusia pada ketika itu betul-betul berdiri. Cuba berdiri naik bas balik Kelantan contoh. 8 jam orang tak bagi seat, tempat duduk. Balik tu masuk hospital tu. Siapa tak ada siapa rumah masuk waktu. Pergi Mekah naik flight, tak bagi tempat duduk macam mana? Mustahil. Mustahil lah tak bagi tempat duduk. Kalau tak ada tempat duduk tu memang tak boleh naik kapal terbang. Cuma buat andaian saja. Duduk diri selama 12 jam. Mampukah kita? Rasa tak mampu. Tiba-tiba 50,000 tahun. Allahu Akbar. Larat pula manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut dalam keadaan dia tahan perkara itu. Kita ni mati ke, lapar, dahaga, semua berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata Allah Taala nak bagi kita lapar, laparlah kita. Kalau Allah Taala tak bagi lapar, tak lapar kita. Kadang-kadang orang puasa buka dengan sebiji atau 2 biji tambah pun dah kenyang sampai lepas tarawih pun boleh lagi. Sebahagiannya kalau minum segelas air dengan 2 biji tambah, lepas maghrib tu dah mata berpinar, nak ubah, cara nak ubah. Tiba-tiba hari akhirat makanan tak ada, minuman tak ada, tak ada tempat duduk, tak ada tempat berteduh. 50,000 tahun peluh sampai nak tenggelam tubuh. Mari mana? Allahu a'lam. Itu tertakluk kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak Allah Ta'ala buat? Boleh, tidak mustahil bagi Allah. 50,000 tahun layak kau orang berdiri, nak duduk macam mana? Dah orang terlalu ramai, perlu sampai duduk tenggelam mati. Pada saat inilah kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat inilah kita terngiang-ngiang di telinga kita, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mana berada di bawah bayangan arasy Allah pada hari tiada bayangan melainkan bayangan Allah. Hari itu kita dengar dia tu, tak apalah, bagi ke orang lain tak apa bayar tu. Imamun adil, pemimpin yang adil. Syabun nasha'a fi ta'atillah, pemuda yang membesar dalam ketaatan pada Allah. Wa rajulani, 2 lelaki, tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah, berhimpun kerana Allah, berpisah kerana Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. 5. Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi, seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya. Fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah itu sehingga tangan kiri dia pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Mubalaghah minal hadis minar rasul. Kalau kita kata mustahil bagi tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Waktu bagi tu tangan kiri
cabut buah tinggal kat rumah. Tidak, tapi mubalaghah, maksud Nabi menggunakan lafaz yang nak menunjukkan betapa dia ni sangat-sangat menyembunyikan sedekah, sehingga orang tak tahu sedekah dia. Sehingga Nabi kata tangan kiri tak tahu apa yang dibagi oleh tangan kanan. Nah, satu lagi, seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang ada pangkat dan kedudukan untuk berzina, tiba-tiba dia kata aku takut kepada Allah. 7 golongan ini berada di bawah bayangan arash pada hari tiada bayangan melainkan bayangan Allah. Kita berdengar, tak apalah, biasalah tu tak kita. Biasa setara mana kita tak dengar lagi tentang hari di mana matahari masa tu bagaimana. Kalau kita tahu bagaimana hari tersebut 50,000 tahun, bukan waktu singkat. Matahari dekat di kepala, peluh memercik sehingga melemaskan tuannya, hati berada di kerongkongan, keadaan huru-hara. Itu belum lagi kita bincangkan bagaimana perkara yang berlaku selepas daripada itu. Huru-hara itulah yang menyebabkan mereka ini mencari-cari manusia, mencari-cari pertolongan dari seorang makhluk Allah yang boleh menolong mereka. Pergi cari Nabi Adam alaihissalam, minta tolong. Nabi Adam tak boleh tolong. Pergi cari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tak boleh tolong. Jumpa Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Jumpa Nabi Musa tak boleh tolong. Sehingga jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi kata ana laha, akulah baginya. Iaitu untuk memberi syafaat pada manusia pada hari tersebut. Jadi sebelum kita dihisab, sebelum diadili, kita berada dalam satu tempoh tahanan reman lah kalau kita kata, yang cukup lama sebelum dibicarakan. Hari ni reman 14 hari. Kalau tak dakwa, bebas. Atau disebut pendakwaan ditangguhkan masuk jail dulu. Sebahagiannya ditangkap tanpa bicara 2 tahun, kemudian tambah lagi 2 tahun, tambah lagi 2 tahun. Kalau 6 tahun, 10 tahun, dah cukup azab. Tiba-tiba kita ditahan tanpa bicara oleh Allah selama 50,000 tahun. Maka bagaimana manusia pada hari tersebut? Berbeza. Ada yang ditahan dalam keadaan bawah bayangan Allah, ada yang ditahan dalam keadaan berpeluh, ada yang ditahan dalam keadaan tidak berpeluh tapi tidak mendapat bayangan Allah. Ada juga yang ditahan sekadar mana maksiat atau amalan mereka, maka peluh itu akan keluar dari mereka. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita dengar tentang yaumul mauqif, maka terngiang-ngiang di telinga kita betapa 7 golongan itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan yang besar jikalau nak dibandingkan dengan apa yang ada pada hari ini. Kita hari ini kalau beli tiket VIP, pergi stadium, duduk bawah bombong, rasa hebat dah aku. Orang lain duduk tengah panas, tiba-tiba kita duduk bombong. Tengok Formula 1, beli tiket harga ratus-ratus ringgit, duduk bawah apa tu, astaka dia orang ni. Orang lain duduk tepi-tepi litar. Apa kita rasa? Kalau aku boleh duduk bawah istana tu, bawah astana tu pun bagus. Kita rasa nak kepada perlindungan. Tiba-tiba pada hari mauqif, duduk tengok, kelip-kelip tengok, ada sebahagian manusia diberi perlindungan dan kita tidak mendapat apa-apa. Maka pada masa itu tidak ada orang yang boleh membantu kita melainkan amalan-amalan kita sendiri. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada masa itu berlaku beberapa perkara sebelum kita diadili. Bila diadili dalam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan bila sampai kepada bab ini, diberhentikan selama 50,000 tahun
sehingga berakhir bila Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya diselesaikan manusia. Tapi sebelum daripada tu, di tengah-tengah antara syafaat dengan mauqif 50,000 tahun, ada perkara yang berlaku pada masa itu. Antaranya ialah manusia dibentangkan kitab-kitab mereka sewaktu mereka dalam pertahanan remat. Kalau nak sebut tahanan remat tak serupa dengan dunia. Tapi waktu tu dibentangkan amalan, diberi kitab, dihitung amalan mereka pada timbangan mizan, berterbangan kitab-kitab amalan, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan semua itu ada pendetilan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana berlakunya pembentangan amalan, bagaimana berlakunya hisab, perhitungan. Ada yang sekadar dibentangkan, cukup sebut kes fulan bin fulan begini, okey, siap, kemudian selesai. Ada yang mohon dibicarakan, bukan mohon dibicarakan, mesti dibicarakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut perbezaan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang yuhasabu hisaban yasira, hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubur wa yasla sa'ir. Ada orang yang hisab dia mudah, ada orang yang hisab dia payah. Semua tu akan kita detailkan pada tempatnya insya-Allah. Oleh kerana pada hari ini, hari 14 Mei saja, untuk kongsi maklumat dengan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tutup dulu cerita kita dalam kitab ni, sambung pertemuan kita yang akan datang. Kebetulan pada 3 malam lepas ada satu isu dalam radio IKIM. Tengah-tengah balik daripada kuliah tu, dengar radio IKIM. Isu Duniaku Buku, slot Duniaku Buku membincangkan tentang satu buku yang ditulis oleh Gabungan Guru Pendidikan Islam Negeri Selangor yang telah dicetak pada tahun 2009, cetakan kedua tahun 2011, dan akan dilancarkan secara rasminya pada sambutan Hari Guru 16 Mei lusa. Hari ini 14, 16 Mei lusa di Kuching, Sarawak. Tajuknya ringkas, simple, tapi saya sangat-sangat tertarik sehingga nak dibawa berbincang atau nak diketengahkan pada malam ini. Tajuknya ringkas, 3 patah perkataan: guru, jutawan, akhirat. Guru, jutawan, akhirat. Pendek. Bila saya dengar, Allahu Akbar, ma ajmalul kalam, alangkah indahnya bahasa yang dia gunakan, guru, jutawan, akhirat. Maka ini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya nak menarik perhatian bahawa selama ini kita telah dimomokkan dengan istilah jutawan, sehingga manusia hari ini terkejar-kejar nak mengimpikan jadi seorang jutawan. Khususnya orang-orang yang mencari kehidupan, bermula nak cari kerja dan sebagainya. Kadang-kadang anak muda ni tengok kerja, cari mana lubang aku boleh jadi jutawan. Nah, cari mana peluang kalau boleh jadi jutawan. Pergilah cari forex, pelaburan internet. Semua tu kenapa? Manusia dah obses dengan lafaz jutawan. Bila datang tajuk ni, dia membawa pemikiran kita ke arah satu bentuk kefahaman pada lafaz jutawan dalam persepsi yang sebenar. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Muttafaqun alaih. Tidaklah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi yang kaya ialah kayanya jiwa.
Dan dalam satu hadis yang lain muttafaqun alaih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin, bukanlah orang yang miskin itu alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatun aw luqmatan aw tamratun aw tamratan. Bukanlah orang miskin ialah orang yang berlega-lega, bertawaf di kalangan manusia minta sedekah, yang mana boleh menghalaunya sesuap nasi atau 2 suap, sebutir kurma atau 2 butir kurma. Bagi 2 butir kurma dia pergi, bagi sesuap nasi dia pergi, bagi RM1 dia pergi. Nabi kata itu bukan orang yang miskin. Walakinnal miskin man la yajidu ghinan yughnihi. Tetapi orang yang miskin ialah orang yang tidak mendapati kekayaan yang mengkayakan dia. Dia ada 1 juta, dia cari lagi 1 juta lain. Rasa tak kaya dengan 1 juta tu, nak kaya lagi. Ada 10 hektar tanah, nak cari lagi 10 hektar. Ada bangla 2 buah, nak cari lagi 3 buah. Pasal apa? La yajidu ghinan yughnihi. Dia tak rasa kaya dengan apa yang dia telah ada. Nabi kata orang yang miskin bukanlah yang meminta-minta di kalangan manusia sehingga dia boleh ditolak atau boleh menolaknya sekadar sesuap atau 2 suap nasi, sekadar sebiji kurma atau 2 biji kurma. Tetapi yang kaya, yang miskin ialah orang yang tidak mendapati kekayaan untuk mengkayakan diri. Tak jumpa kekayaan sehingga cari-cari. Dan itulah lafaz yang kita fahami pada hari ini. Apa itu jutawan? Tengok orang pakai kereta masjid besar, kita berasa aku pakai kereta masjid besar juga. Tengok ada rumah besar, nak rumah besar juga. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bersempena dengan Hari Guru yang kita akan sambut pada lusa. Walaupun sebenarnya guru ni tak ada hari untuk kita sambut penghormatan terhadapnya, kerana dia berada pada kemuncak penghormatan dalam hidup manusia. Tetapi kita nak sebut, mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar daripada perbincangan yang dilakukan dalam Radio IK. Satu, kemuliaan manusia yang bergelar guru. Boleh jadi ada yang dalam majlis kita ni orang yang guru, atau yang bercita-cita nak jadi guru, ataupun sebenarnya setiap kita adalah guru. Sekurang-kurangnya untuk anak-anak kita, maka kita adalah guru. Dia kata kemuliaan yang terbesar pada hidup seorang guru ialah sekurang-kurangnya dia menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan tugas utama atau asasnya ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca awal-awal tadi, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajarkan. Tentang Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebut wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Maka guru yang pertama bagi tamadun manusia, sejarah manusia, yang mengajarkan Adam alaihi salam ialah Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang dia tak tahu. Siapa yang ajar? Allah. Maka disebut dalam buku tu, tugas mengajar sebenarnya kita menyambung ataupun kita berada pada posisi yang mulia kerana Allah telah mengajar Nabi Adam alaihissalam. Maka tugas ini adalah tugas yang sangat-sangat mulia, kerana sekiranya tidak kerana kemuliaannya, nescaya Allah tidak mengajarkan Adam dengan sendirinya. Besar kelebihan. Jadi dia pun bagi gitu, tunjuk. Kata guru jutawan akhirat. Saya dah teringat ada satu hari jumpa dengan seorang pelajar. Tak tahu cerita dah ke tak lagi. Kalau cerita dah, peringatan. Kalau tak cerita lagi, sedang molek baru. Tengah-tengah duduk sembang dengan kawan dekat Masjid UIA, mari seorang pelajar
bekas pelajar dulu di Kias Nilampuri, di UM Nilampuri, depan di UM, depan tu Kias, berhadapan dengan UM tu Kias. Waktu mengajar di Kias, ada beberapa pelajar daripada tanah besar Cina. Tanah besar Cina, Cina betul. Dia Cina ni memang dia nak kata dunia perniagaan ni memang hidup dia. Waktu saya belajar di Madinah itu, kita kalau balik balik ke Malaysia, kita banyak waktu balik. Balik beli kurma, beli apa, beli baju, beli jubah, beli hadiah. Waktu balik daripada Madinah ke Malaysia, bagi kita banyak. Waktu daripada Malaysia sampai ke nak pergi Madinah banyak juga. Cuma mari catering, kicap, budu, macam tu je lah. Nak pergi ke Madinah, pasal nak makan, ada member tu bawa peta jeruk satu balang pergi Madinah. Sebaik tak pecah dalam kapal tumbal, pecah dalam tumbal bala. Kita aspek tu kita balik. Pelajar Cina, dia balik mungkin bagai banyak juga, tapi bila datang satu kontainer datang. Pasal apa? Dia berniaga. Sampai Madinah tu dia boleh balik tu, dia pergi cari mana kedai-kedai 2 rial dekat tepi-tepi masjid tu, mana yang boleh dia supply barang, dia mari. Sebahagian daripada supplier barang-barang tu adalah student Madinah, mari berkontainer mari. Jadi memang dia bijak bab niaga. Betul lah, ada pelajar saya duduk di belajar di Kias, betul daripada tanah besar Cina. Jumpa dia kat Masjid UIA, dia dah habis belajar, dah kerja, sekarang dia duduk kawasan maju. Kata duduk sembang-sembang, kata ustaz ni kalau kira minat, ada juga minat nak berniaga tu, saja nak sembang dengan dia. Pasal ingat Nabi pun kata baik kita berniaga. Nah, banyak faktor lah sebenarnya. Kalau kita makan gaji ni, kadang-kadang soal kerja kita sama berbaloi dengan gaji dan sebagainya. Tapi kalau kerja berniaga, keuntungan kita itulah pendapatan kita. Kalau tak laku, tak ada rezeki. Kalau laku, tambah rezeki, alhamdulillah. Kalau kita tidur, tak ada orang beli barang kita. Tapi kalau kerja jabat, tidur pun gaji masuk. Ya, jadi atas dasar beberapa sifat tu rasa nak berniaga. Kata ada benda ke barang-barang dekat Cina tu tak boleh berniaga. Masuk Malaysia, kita tanya dia, budak Cina, dia pun senyum, dia pegang lah kan. Masa dia pun agak sebaya. Waktu mengajar di Kias umur 25 tahun, dia masa tu umur 22 ke 23. Dia pegang, dia kata, Ustaz, antal antajir. Ustaz sekarang ni dah berniaga dah. Ustaz sekarang ni dah berniaga. Cukuplah keuntungan ustaz pada sudut ilmu. Kata hari ni boleh padah dah kata. Hari ni ustaz jadi anak murid dah kata. Anak murid dah jadi ustaz. Bila dia kata macam tu, kata Allahu Akbar. Betul. Betul lah bahawa guru jutawan akhirat. Apa yang kita tak nampak pada hari ini ialah kita menghimpunkan kekayaan untuk dituai pada hari akhirat. Dan tajuk itu hanya sekadar pembuka minda bagi kita. Betapa sebenarnya jutawan yang hakiki berada pada alam akhirat. Apa yang kita kejar hari ini pada sudut harta benda dunia, jutawan dan sebagainya, bersifat sementara. Allah Subhanahu wa taala sebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu binasa, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang berkekal. Kita nak banding apa yang ada di sisi kita dengan di sisi Allah, jauh sangat-sangat beza. Banding ciptaan Allah dengan ciptaan kita pun tak padan. Selipar Allah dengan selipar kita. Selipar Allah Ta'ala buatlah. Tapak kaki kita yang original dengan tapak kaki yang palsu. Kita pakai selipar beli kat kedai tu, lagi lama berjalan lagi nipis. Tapak kaki kita lagi lama berjalan lagi tebal. Itu kelebihan Allah. Otak kita, komputer kita,
komputer manusia buat, beli hard disk 500 gig, 500 gig banyak. Ataupun orang panggil teragigal, 1000 gig tu tak berapa, sebut apa? Mudah dia tahu lah. Kita isi komputer kita, lagi banyak kita isi, lama-lama dia akan hang pasal terlalu banyak. Otak komputer sehebat mana dia, bila terlalu banyak dia akan hang. Tapi otak Allah Ta'ala buat, isilah, lagi banyak kita isi, lagi laju dia. Betul tak? Otak kita ni tak ada hal. Kita kata macam mana nak isi. Imam Bukhari hafal, Imam Ahmad hafal 100,000 hadis. Nak letak mana dalam kepala? Ulama-ulama dulu hafal, bukan hadis mata saja, sampai dengan sanad dia. Letak mana dalam hati? Tapi lagi banyak kita masuk input, lagi pick up otak kita. Itu baru kita buat bandingan apa yang ada di alam dunia. Nak banding harta akhirat dengan harta dunia, Allahu Akbar, tak terbanding. Dia sebut satu helai penutup wajah bidadari, sehelai penutup wajah bidadari letak dalam dunia ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tutup wajah dia ditawar mana? Sebab tu bila dengar jutawan akhirat, saya terfana sekejap. Kata Allahu Akbar, betapa dia telah membuka satu bentuk kefahaman baru dalam kefahaman kita apa itu erti menjadi jutawan. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, guru jutawan akhirat dan tidak menafikan kerjaya-kerjaya lain untuk mendapatkan jutawan akhirat. Bahkan at-tajirus shadiq, peniaga yang baik, yang benar, yang jujur, ma'as safaratil kiramil bararah, berada dengan malaikat-malaikat yang suci. Orang yang bekerja dengan penuh amanah, pemimpin yang adil, akan berada dengan bawah bayangan arasy Allah pada hari akhirat. Banyak peluang kita sekiranya kita faham betapa Allah telah memberikan kita satu jalan atau peluang untuk menjadi orang-orang yang memiliki harta pada hari akhirat. Sebelum ni pun kita dah sebut tentang Maliki Yaumiddin. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, soal pemilikan yang pernah kita sebut sebelum ini, bahawa pemilikan yang sebenar ialah apa yang ada di sisi Allah. Pemilikan yang ada pada hari ini yang bukan hari akhirat, dia tak nama milik. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari akhirat. Kenapa Allah menisbahkan pemilikan dia pada hari akhirat, walhal Allah memiliki dunia dan akhirat? Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini seakan-akan tidak bernilai di sisi Allah, sehingga Allah tidak menisbahkan pemilikan dunia ini kepada diri Allah, tapi Allah menisbahkan pemilikan akhirat kepadanya. Karena pemilikan yang sebenar adalah pemilikan pada hari akhirat. Apa yang kita miliki pada hari ini semuanya bersifat sementara. Ada harta sejuta, mati bawa kain kafan selai. Bilion, kain kafan tu juga. Ada 100 ringgit, kain kafan tu juga. Tak beza antara manusia A dengan manusia B. Manusia yang martabatnya rendah dengan VVIP, tak beza. Kita hanya memiliki sehelai kain kafan untuk kita bawa kembali bertemu Allah. Apa yang kita ada pada hari ini semua akan kita tinggalkan. Maka pilihlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jutawan dalam erti kata yang mana. Sama ada jutawan yang digembar-gemburkan oleh para penjual jualan langsung yang banyak hari ni. Nah, kadang-kadang letak stiker, aku ingin jadi jutawan, manusia luar biasa, CNI dan sebagainya. Macam-macam. Bagi anugerah jutawan, dapat kereta Mercedes, dapat kereta BMW. Bukan kita tak nak, kita juga nak. Tapi biarlah kefahaman yang sebenar ada dalam diri kita. Nabi SAW kaya ke tak kaya? Makanan Nabi paling banyak, yang paling kerap Nabi makan al-aswadan.
Al-aswadan, dua benda hitam. Satunya air, satunya tamar. Dua. Kenapa air itu dinamakan hitam juga? Pasal min babit taghlib. Air dengan tamar, menai tamar dari segi warna, jadi diitlakkan dua perkara hitam, kurma dengan air. Itu kebanyakan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaya ke tidak? Kaya. Bukan tak boleh kaya. Orang nak bagi gunung emas lah. Malaikat nak tukar gunung emas. Tak nak. Orang bagi sedekah. Dinar. Nabi tak akan tidur selagi ada dinar dalam rumah dia. Bukan Nabi tak kaya. Sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalau tak silap Abu Ubaidah Al-Jarrah, menjadi gubernur di Syam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Kalau tak salah lah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila jadi gubernur, satu hari Umar Al-Khattab minta senarai daripada wilayah Syam, senarai penerima zakat. Tiba-tiba datang senarai, antara senarai penerima zakat gubernur wilayah Syam. Gubernur termasuk dalam senarai penerima zakat. Sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar kata, hai sungguh aku, macam mana gubernur aku ni jadi penerima zakat? Panggil orang Syam, tanya macam mana gubernur kamu? Oh, orang Syam tak puas hati pula. Cakap pula kat Umar Al-Khattab, kami sangat-sangat tak puas hati dengan gubernur kami. Apa? Gubernur ni kadang-kadang dia selalu masuk lewat kerja. Kadang-kadang dalam seminggu atau dalam sebulan ada satu hari memang dia tak keluar rumah. Jadi Umar Al-Khattab kata tak boleh jadi, panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Panggil, tanya apa hal ni, ada aduan rakyat ni, ada aduan rakyat. Tanya, dia kata, adapun aku waktu kalau aku datang masuk kerja lewat pasal pagi-pagi aku tak ada pembantu rumah, tak ada. Semua terpaksa aku uruskan sendiri. Pagi-pagi aku akan uli tepung, buat roti, bakar roti, sediakan makanan untuk keluarga, baru aku pergi. Umar kata, alhamdulillah, sekurang-kurangnya aku tidak berburuk sangka dengan kamu. Tapi kenapa pula satu hari dalam sebulan atau seminggu ni ada kamu tak mari? Dia kata, Umar, aku hanya ada selai satu pasang baju. Waktu hari aku basuh baju aku terpaksa tunggu dia kering sehingga aku pakai balik, baru aku boleh keluar jumpa dengan manusia. Selai baju. Umar wali Madinah hantar 1000 keping dinar emas. Siapa dekat dia? Dia kata kat isteri dia, telah datang dunia kepada kita untuk memfitnah kita. Hari yang sama, dia tidur pada malam itu, tidak tinggal dalam rumah dia walau 1 dinar. Kaya ke miskin? Ini orang kaya sebenar. Mereka tahu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhir. Bukanlah bermaksud hari ini kita nak suruh semua sekali tinggal ini, tidak. Sehingga kita berputus hubungan dengan dunia secara total, tidak. Seorang sahabat siapa nama dia, yang memberi fatwa, Abdullah bin Abbas kata salah, yang memberi fatwa haramnya menghimpun harta, sehingga Umar Al-Khattab mengeluarkan dia daripada Madinah kerana walaupun pandangan itu baik, tetapi pada maslahat manusia, ada kemaslahatan manusia mengumpulkan harta. Boleh sedekah, boleh bayar zakat, boleh buat sekolah, bermacam-macam perkara. Jadi tidaklah bermaksud kita kata putuskan hubungan dengan dunia secara total. Cuma apa yang nak difahamkan pada malam ini ialah memberi kefahaman sebenar erti kekayaan dalam hidup. Kefahaman sebenar erti kekayaan dalam hidup ialah mendapat kekayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kefahaman yang kita nak bincang pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kefahaman ini kita akan bersungguh-sungguh dalam mencari apa yang memberi manfaat kepada kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua kalau dapat peluang, carilah buku Guru Jutawan Akhirat. Takut-takut boleh menanam minat pada diri kita dan juga anak-anak kita untuk menjadi guru yang sebenar. Tanya anak-anak hari ni, tanya apa cita-cita, jaga hari ni. Jawapan dia, saya nak jadi guru. Jaga. Zaman kita sekolah dulu banyak. Saya tanya anak murid di Darul Hikmah sekolah kita, lah ramai-ramai ni berapa nak jadi guru? Rasa 10% tak sampai. Zaman sekarang, walaupun guru macam-macam ada kelebihan dia, tapi oleh kerana erti kekayaan dalam hidup dipesongkan oleh pencinta-pencinta dunia, akhirnya kita cenderung untuk menjadi kaya pada sudut pandang mereka, dan kita meninggalkan sudut pandang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kaya pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar dan mendapat faedah daripada perbincangan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.